Okay, untuk dengar tu terlalu besar Okey. Lagi low Okey, baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bertemu lagi kita pada malam ini. Wow, dah ada ramai rakan-rakan kita yang dah pun berada di ruangan komen. Tapi itu dulu, nanti dulu. Dan suka saya ingatkan kepada anda semua, COVID-19, walaupun nampak amount dia kurang, untuk Lembah Kelang dia masih lagi agak membimbangkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jaga SOP, jagalah kita, diri kita, keluarga kita, orang sekeliling. Satu lagi, sekiranya anda dah dikuarantinkan 14 hari, tak perlulah keluar. 14 hari tu maknanya 2 minggu tu tak payahlah keluar. Baik, Alhamdulillah bertemu lagi kita hari ini, episod 157. Episod 157 ini bertarikh 2 Disember 2020. Bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. Baik, sebelum kita bermula, macam biasa, anda boleh terus ke YouTube channel kami untuk melihat pembelajaran segmen-segmen yang lepas, daripada segmen pertama sampailah yang terkini. So hadirkan diri anda ke YouTube channel kami dan jangan lupa subscribe ataupun share. Dan untuk live malam ini juga, kalau boleh minta semuanya share, sebab perkongsian yang sangat menarik. Bagaimana candle bergerak kalau bukan kerana fundamental. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang kita belajar ni semoga akan dapat memberikan manfaat yang amat sangat untuk kita menjadi seorang trader yang konsisten. Itu dulu, dan saya nak baca komen-komen yang awal ini. Baik, kita ada Hafiz Amran. Assalamualaikum Cikgu Yun dan DJ Pak Su. Apa khabar? Macam biasa, nanti ada masa tolong komen pasal besi kuning untuk bulan 12 ni. Macam mana perginya? Macam mana perginya, insyaAllah. One Effect. Assalamualaikum DJ Pak Su dan Master Yun CTC. Semoga sihat, ceria selalu. Amin. Minta sharekan kesan ekonomi terhadap keadaan politik di Malaysia sekarang. Kesan market kesan market jika no deal Brexit. Wow, okey. Soalan semakin lama semakin menarik. Betul, saya suka lah. Nur Azmi Nurullah. Salam DJ Pak Su dan Cikgu Yun. Semoga sihat dan dimurahkan rezeki. Moga profit selalu. Fundamental dan BBMA gabungan yang hebat. Terbaik. Ini Cikgu Lan punya anak murid ni ke geng? Okey, Fitri Hakim. Salam Cikgu Yun dan juga Pak Su. Muhammad Ed Azlan. Assalamualaikum Pak Su, Cikgu Yun. Soalan saya, apakah berlaku pada indeks GBP EUR selepas vaksin diluluskan minggu depan? Melemah ataupun menguat? InsyaAllah. Nanti kita bincangkan bersama dengan Cikgu. So, sekiranya ada soalan-soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan fundamental, silakan. Ruangan komen ada. Just type, nanti saya akan bacakan persoalan anda untuk Cikgu Yun. Dan sekiranya ada masalah audio dan juga visual, juga beritahu kepada kami supaya senang juruteknik kami untuk menyelesaikan masalah itu. Baik, Boboy dah bersedia, saya dah bersedia, Cikgu Yun dah bersedia. So Cikgu, sebelum Cikgu bermula, biasanya bulan 12 Cikgu, bagaimanakah keadaan jualan dan juga belian untuk retail trader macam tu, macam orang lain? Adakah bulan 12 ni agak seronok untuk trade, ataupun biasa-biasa, ataupun kena berhati-hati? Cikgu dah lalui banyak tahun dah bulan 12 ni. Jadi minta pengalaman sikit. Hidup ke tak? Hidup tu, emas tu. Hidup. Baik. Macam mana suasana bulan 12? Saya begini, saya selalu mengingatkan mereka-mereka luar sana saban tahun, hujung tahun ini ibaratnya seperti kita menuai ataupun menambahkan simpanan. Begitu. Baik. Menuai menambah simpanan begini. Siapa yang mengikuti istilahnya besi kuning, yang paling senang besi kuning, saya cakap besi kuning, saya jangan cakap currency lagi. Besi kuning ni, saya meletakkan ini common sense-nya dan kebiasaannya, bahawa di hujung tahun hingga kepada awal tahun adalah tahun-tahun yang sangat meriah untuk besi kuning ini mendapat demand. Mendapat demand ataupun permintaan
permintaan ni dia akan berpunca ataupun common sense-nya ataupun normally-nya kembali kepada permintaan tahun lunar ataupun tahun-tahun Cina, di mana dia akan mendapat satu belian-belian yang di luar jangkaan. Dan fenomena ini adalah fenomena yang pada saya bukanlah fenomena yang besar kesannya, tetapi dia membantu rangsangan untuk emas di hujung tahun hingga ke sekurang-kurangnya awal tahun yang pertama sehingga bulan Februari adalah untuk dibeli. Untuk dibeli dalam jarak yang sederhana. Dia bukan jarak yang besar. Kerana kita perlu tahu bahawa di bulan Disember nanti pun adalah kesan-kesan seperti vaksin yang senantiasa ditunggu dia punya punya result dan juga implementasinya. Ini memberi rangsangan kepada kaunter saham. So apabila kaunter saham merancak, secara tidak langsung dia akan menjatuhkan harga kaunter non yielding asset ini, iaitu emas kita atau besi kuning. So agak bercampur. Jadi untuk permulaan ataupun imbalan yang bersesuaian, saya menggalakkan bermula di antara pertengahan bulan 12. Pertengahan bulan 12 kita ambil di antara sama ada minggu kedua akhir dan minggu ketiga untuk bermula, dan kita bawa kepada insya-Allah sehingga kepada Januari nanti untuk melihat peluang membeli emas dan besi kuning kita pada jarak yang sederhana. Dan selesai saja peredaran pertukaran kalender lunar ini, barulah tuan-tuan ataupun trader di luar sana saya galakkan untuk reset up semula kedudukan besi kuning anda. Dan kita pun maklum kalau cerita pasal besi kuning ni memang ramai yang akan mengikuti dia, dan saya tak nafikan pelaburan yang sangat lumayan juga. Itu dari segi sudut menuai dan juga simpanan tu ialah tambahlah, dah beli kan, boleh simpan lah. Ada lebih. Itu dari sudut metal. Jika dari sudut istilah currency di hujung tahun sebegini, impak yang perlu kita lihat adalah impak Brexit, kan? Impak pound sterling. Brexit pound sterling adalah satu isu yang sangat besar, dan sekarang ini dia adalah isu yang kedua terbesar selepas isu pandemik kalau dari segi kedudukan ekonomi. GBP, kita perlukan satu deadline yang akan berakhir pada 30 di bulan 12 ataupun 31 lah hujungnya, di mana apa yang kita harapkan adalah istilah ada perjanjian persefahaman itu dimeterai dengan win-win situation. Ini akan memberikan kekuatan kepada pound sterling untuk terus mendapat demand lebih tinggi. Jika dia gagal untuk kesefahaman, istilahnya no deal, secara tidak langsung pound sterling akan mengalami kejatuhan. Dan kejatuhan yang kita letakkan ini adalah kejatuhan yang secara keras, jatuh junam. Istilahnya jatuh menjunam. Dan istilah jatuh menjunam ini adalah istilah yang terkesan oleh kerana kehampaan tiada persefahaman. Ingat, UK dah pun menyatakan with or without deals mereka tetap akan keluar dari kesatuan Eropah, dan mereka cuba menjadikan contoh bagaimana Canada boleh keluar dari kesatuan Eropah, macam mana Australian dollar juga pernah satu masa untuk keluar dari kesatuan Eropah tanpa deal. Mereka juga nak buat macam tu jika euro masih lagi tidak boleh menerima perjanjian persefahaman. Ini perkara yang dipanggil sebagai sentimen dan spekulasi dan geografi politik. Dan situasi geografi politik kebiasaannya dia akan memihak kepada pasukan ataupun pihak yang keras kepala. Akan berpihak kepada dia lah. Kalau siapa yang kepala keras, bermakna dia menjatuhkanlah nilai mata wang dia. Siapa yang kepala lembut, bermakna dia akur dan setuju, maka dia memberi rangsangan kepada kenaikan pound sterling. Begitu juga dengan American dollar. Saya sangat-sangat menantikan Abe Biden kita membuat pengumuman ataupun angkat sumpah pada 20 Januari tentang monetary stimulus. Stimulus package untuk pandemic stimulus package. Yang itu saya sangat-sangat tunggu. Boleh sampai kepada tahap 2 trilion atau 3 trilion, kita dah bincang perkara itu. Jika itu dilaksanakan dengan kadar amount yang sebegitu, maka emas akan terbang setinggi langit. Gitu. Stand by. Walaupun sekarang dia jatuh di kerana vaksin dia jatuh lah, tak apalah. Siapa pun yang tak jatuh, semua orang jatuh. Besi pun jatuh, nama pun besi. Kuning pula tu cuma tak berkarat. Dia jatuh.
Tapi bila rangsangan itu kembali semula ke dalam medan ekonomi di Amerika, maka inilah yang kita nantikan pada penyimpan mohor besar yang bangga dengan emas-emas Fir'aun ini. Maka di saat itu mereka adalah raja kekayaan. Raja kekayaan Baik. Okey, terima kasih cikgu, dan saya harapkan untuk pembukaan kita bagaimana situasi untuk akhir tahun, lagi-lagi untuk 2020 ni, dia sebab sentimen dia banyak perkara sekali dalam satu tahun ya, 2020 ni. Sebab tu saya bertanya, kalau tak ada ni semua, relax je dia orang ni kan. Trader ni dah boleh agak dah ke mana nak pergi kan. Tiba-tiba dia tak ada kejutan-kejutan candle bakal berlaku. So baik, kalau cikgu dah bersedia, soalan ni nanti saya baca ya, Fitri Hakim nanti saya baca dengan Radhi. Okey, baik, saya serahkan kecopang buat cikgu. Kita mulakan segmen bicara fundamental 157. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Silsilah FM di luar sana. Tidak kira apa latar belakang anda, tidak kira apa jual lifestyle anda, tidak kira apa jual trading style anda, tidak kira apa jual kampus literat method yang guna pakai sepanjang masa. Marilah sama-sama kita panjangkan bila mana kemanfaatan itu bukan hanya terhenti di sini, tetapi ia terus kepada generasi-generasi yang seterusnya. Financial instrument trading kita bincangkan semula dalam sudut bicara fundamental. Sekali lagi pada awal perbukaan Disember 2020, dan kita pun sudah hampir ke fasa suku tahun keempat, iaitu ialah penghujung tahun. Umur bertambah, apa lagi yang tak bertambah? Cakap. Segala-galanya bertambah. Tambahlah, kendur pun bertambah. Kendur pun bertambah dan segala-galanya bertambah. Yang saya pun dah sampai kepada fasa ialah fasa kumpulan 40 series, 50 series, dan sekarang saya dah masuk 60 series. Dah tua dah saya ni rupanya. Dah masuk 60 series ni, nak kena tengok kanan kiri jugalah. Okey. 2 Disember 2020, bicara fundamental malam ladies night, kegilaan keremajaan. Dan kadang-kadang kita kadang lupa siapa kita kan, tapi itulah dia. Nak tak mengenal rupa dan tak mengenal umur, maka FIT juga semakin rakus melihat kedudukan pasaran. 20 di November. Ini 29 November ya, pada Ahad, dan seterusnya kita akan berakhir pada data berkala ini pada 5 Disember. Beberapa bentuk counter kita lihat menarik perhatian saya, terutama ada NFP pada minggu ini insya-Allah, yang akan dijangka pada jam 9.30 malam masing-masing, ataupun common sense-nya, normally-nya, semua orang akan mengatakan this is the day, this is the night, this is it. NFP nak mendapat habuan masing-masing kan, sama ada kaya raya atau papa ke dana. Konsennya macam tu. Kita lihat kendian dan kita kembali kepada atasnya dulu. Okay, untuk sehari Ahad sepanjang kita ada OPEC. Saya minat tentang OPEC untuk JMMC meeting ni. Agak sukar untuk saya digest berita ini ataupun makluman mesyuarat ini, tetapi ini adalah bentuk mesyuarat persidangan kesatuan-kesatuan pengeluar minyak dunia, di mana chair ataupun chairman-nya lah, senang katakan chair, kerusi, man, lelaki kerusinya adalah Saudi Arabia. Salah ke saya sebut? Betul lah tu. Chairman chair, lelaki kerusi lah. Lelaki kerusinya adalah Saudi Arabia, dan membincangkan tentang situasi minyak. Okey, minyak ini perlu kita lihat bahawa dia terkesan dengan pandemik. Satu, tu jelas sangat. Dia terkesan dengan pandemik. Kedua, ekonomi global memaksa kita mesti perbaiki ekonomi daripada kejatuhan. Ini bermakna pengeluar minyak struggle, sangat-sangat struggle. Sebab di seluruh dunia, jika tempahannya kurang, jika demandnya berkurangan, maka pengeluaran minyak akan mendapat harga yang rendah dan menjatuhkan keuntungan. Kita pun maklum dah banyak syarikat yang gulung tikar, banyak syarikat yang bankrupt kerana isu pandemik, dan setakat ini masing-masing cuba untuk mendapat kesepakatan. Inilah dia OPEC meeting. OPEC meeting sangat penting ya tuan-tuan. Kita tak tengok harga minyak. Kat sini pun banyak harga minyak. Ni kita tengok harga minyak apa kita nak tengok. Shoot. Hilang, lupa. Kita tak show all. Show all dulu. Barulah dia keluar. Ni dia minyak kita untuk
Harga setakat ini ianya pada harga paras $44.80 kupang. Ni dia harga minyak kita. Okey. Dan apa yang kita nak lihat pada harga minyak ini adalah untuk dia dibantu oleh mesyuarat OPEC supaya dia mendapat demand, sebab OPEC meletakkan sasaran macam mana untuk mengurangkan kerugian dan merancangkan ekonomi melalui tempahan minyak oleh pengeluar. Lihat kedudukan yang sangat baik. Okey, kenapa saya kata rangsangan terhadap minyak ini terkesan sangat dengan pandemik? Macam saya beritahu tadi, ialah banyak kilang nak tutup dan sebagainya. Okey, dan penting sangat-sangat untuk kita tahu kesan vaksin yang dijangka akan memberi rangsangan pada 12 hari bulan 12 nanti, antaranya seperti AstraZeneca, Pfizer, Moderna, masing-masing sudah mula memperatontonkan kualiti vaksin masing-masing. Dan setakat ini, seperti mana minggu lalu kita ada letakkan AstraZeneca meletakkan ujian ataupun meletakkan keputusan vaksin mereka kepada 20,000 pesakit ataupun mangsa COVID-19 sebagai bukti result vaksin mereka ni memberi result yang tepat ataupun yang baik, yang dijangka pada 12 hari bulan 12 sehingga upwards kepada 15 hari bulan 12. Dan pengantaran vaksin ini juga melalui Pfizer ataupun Moderna akan biotech terutamanya akan mula melakukan shipment ke Amerika, ke Jepun dan Eropah bermula di antara minggu ketiga bulan Disember. So dengan dos-dos yang akan mula penghantaran ini, tentunya kita macam kita lah pula yang menentukan ekonomi. Trader-trader macam kita kena ambil tahu sikit bahawa selepas penerimaan dos ataupun vaksin ini dan dia diguna pakai oleh negara yang memerlukan, ternyata jika ia memberi keputusan seperti mana didakwa oleh mereka seperti Moderna yang ke 94.5% bagus, 90 atau 91% Pfizer yang bagus, begitu juga dengan AstraZeneca 91% yang amat baik, mendapat kesan positif, berkesan ini akan menjatuhkan emas sedalam-dalamnya rindu. Tak ada handbrake. Kerana apa? Kerana ini secara psikologinya, secara sentimen spekulasinya, dia akan merangsang bahawa pandemik ini mampu untuk dikawal. Dan bila dia mampu untuk dikawal, kita letakkan ini dalam kumpulan dipanggil sebagai spekulasi pemulihan ekonomi mampu dicapai. So bila dia mampu dicapai, minyak akan mendapat demand semula. Harga minyak akan meningkat semula ke paras $45 potong atau lebih kepada $46. Sasaran utamanya adalah pada paras harga melepasi $46 per barrel. Yang ini untuk dia kembali rancak. Untuk jatuh semula agak sukar minyak setakat ini. Okey, selesai bab tu. So berapa banyak kaunter yang kita boleh nampak dekat sini? Selain daripada kaunter yang disebabkan oleh kesan positif dan emas akan jatuh, minyak akan mendapat demand tinggi, naik, dolar Amerika akan mendapat bidaan perlahan-perlahan. Okey, so macam mana pula kita nak jadikan atau kita nak jadikan macam mana pula kita nak meletakkan bahawa kata emas nak terbang, kata emas jatuh memang jatuh, takkan tak nak naik-naik, takkan tak nak terbang-terbang, macam mana ni? Takkan sampai bila emas tak laku? Murah sangat ke emas ni sekarang ni? Kita jadi begitu pula kan. Dia terkesan oleh kerana apa yang dah berlaku seperti yang saya jelaskan. Itu hakikat. Tak percaya boleh baca dan boleh semak dan boleh buat kajian. Alright. Untuk spesifikasi lebih utama, apa yang perlu trader buat adalah bila kamu dah tahu, dah nampak, ini kesan dia bila jadi begini, ini kesannya dan ini counternya. So nak trade depo di mana? Counter apa? Pilihan masing-masing. So jangan keluar, nasihat saya, jangan keluar ataupun jangan memilih selain daripada bukan counter yang terkesan dengan isu besar sebegini. Satu kerugian namanya. Saya tak kata benda bukan kita elak ke? Nak elak boleh elak, tapi rival psikologinya ia adalah satu peluang yang sangat besar baik. lah. Yes. Cuma beza modal masing-masing lah kan. Okey.
So dah nampak yang itu. Dan kenapa tadi kenapa Mas kata sampai bila nak jatuh, masih bila nak naik? So untuk itu kita perlukan pandemic stimulus package yang bernilai hampir $3 trilion itu diluluskan oleh Joe Biden nanti, yang akad sumpah pada 20 hari bulan 1. Jika itu menjadi keutamaan Joe Biden untuk menyuntik kembali rangsangan terhadap ekonomi Amerika bagi memerangi pandemik, maka di saat itu emas akan mendapat rangsangan bidaan untuk terbang semula. So besi kuning ini akan ada kepak dan sayap. Kepak. Besi boleh terbang ke Pak Zul? Boleh. Wow. Ajaib. Boleh lah, besi kapal terbang tu besi elok dia terbang. Betul. Betul lah tu. Kan? Ya, betul. Saya tak nafikan. Baik tuan-tuan, kita terus pada jadual seterusnya. Kita ada 1 Disember. RBA. Okey, ni kita perlukan statement. RBA ni dia akan sentuh pasal isu yang inilah. Kerana dia dah pun memotong 0.10%, tapi meletakkan bahawa rate ini adalah akan bertahan lebih lama, kurang-kurangnya setahun. Untuk tahun hadapan saya tak nampak dia akan dipotong lagi rate ni. Dia masih lagi kekal setakat inilah, sekurang-kurangnya setakat 3 bulan dia kekal, tak ada perubahan. Okey. So kedua kita ada testifies daripada Mr. Jeremy Powell. Baik, tuan-tuan kena ingat, Jeremy Powell ni dia dilantik oleh Donald Trump. Faham Pak Trump dah pun lama bye-bye goodbye. Cuma dia masih lagi beranggapan dia punya potensi melalui Supreme Court kerana menidakkan keputusan election Amerika Syarikat. Alright. Perasaan lebih tu. Okey. Bila sampai Joe Biden, dia lantik semula Makcik Yellen. Confirm. Makcik Yellen kita yang comel-comel kecil, kecil, dilantik sebagai apa? Sebagai Secretary Treasury, iaitu Setiausaha Perbendaharaan. So bila chairmannya orang Trump, tetapi Sekretari Setiausaha Perbendaharaan Negara dia perempuan, datang pula daripada Demokrat, tak kebaca ayam. Ni belaga-laga ni. Belaga-laga. Seorang ni kedekut dan seorang ni pula bela-bela. Kedekut bela-bela. Kedekut bela-bela. Macam mana? Bela-bela pun presiden tahu. Tu dia. Nak buat macam mana kan? Okey. So kita akan dapat, pada saya akan mendapat merumuskan secara kesimpulan bahawa ekonomi Amerika untuk penggal baru semasa Demokrat memerintah bercampur-campur lah, mix. Sebab ini bukan orang Joe Biden. Jeremy Powell ni ada kontrak. So dia adalah chairman Federal Reserve. Dia adalah orang Republic. Dia nak defend siapa sekarang ni? Datang pula Makcik Yellen, kitik. Hello, I'm back, katanya. Oh my god. Tak mustahil Tak mustahil. So saya kita bercampur-campur. Jadi untuk Biden meluluskan package stimulus yang sebegitu banyak sehingga $3 trilion anggaran yang kita lihat itu, ataupun hampir kepada arah itu, memerlukan suatu sokongan yang betul-betul kuat. Sebab Jeremy Powell tidak menyokong sepenuhnya plan package pandemik tersebut. Dia ada alasan tertentu. Sedangkan Demokrat mendesak untuk ia diluluskan. Apa tak naik-naik, apa tak turun-turun besi kuning kita. Nampak kuasa mereka berlaga-laga. Politik is power, man. Bukan emas yang power, politik. Betul lah. Aduh. Alright. And then kita ada PMI. Satu data yang kita pernah kupas kan. Kita dah kupas minggu lepas, rasanya kita kupas PMI, kita kupas ISM. Lebih kurang begitulah rupanya. Purchasing Market Index kan. Okey, ini adalah permulaan pembukaan data untuk bulan Januari. Kalau Glenn bulan apa Pak Zul? Januari. Januari. Oh, sudah matilah itu Glenn. Saya ingat sudah kena bakar lah dia. Cerita bacaan dia sedikit kecil menyusut. Okey. Pembukaan data setiap bulan adalah memang Purchasing Market Index ataupun melalui ISM sebenarnya. ISM Purchasing Manufacturing PMI. Kita ambil hidup besar lah, dipanggil ISM. Ini jika dilihat, jika kefahaman tuan-tuan sampai dengan 57.9, 57.5, memang nampak itu kan merah. Merah kan ekonomi tekan apa? Sell dalam apa saja currency yang ada US dollar. Okey, kalau GBP USD jangan di sell, tu namanya bunuh diri. Buy.
Kalau Euro USD pun sama, bunuh diri, buy. Mindset dah nampak macam tu. Kalau USD JPY apanya hukumnya? Sell. Jangan salah, jangan tersalah tekan. Pap dah nampak, oh betul lah, memang dia mesti kena sell. Okey, ada satu lagi step yang kena faham. Memandangkan bacaan ini tinggi 57.9 kepada 57.5, saya masih meletakkan bacaan ini baik. Kerana apa? Melepasi 50.0. Lain kalau dia 49, 48 dan seterusnya berubah. Contoh, tengok contoh betul-betul. Kita balik pada bulan November, tengok 59.3 bulan lepas. Kuat SM Amerika ni. Terima kasih pada Trump lah ujungnya, katanya because Trump, I am the king, I will settle down all the economic problem. Sampai kat Biden basuh tangan, cuci kaki, pakai stokin. Well, Mr. Trump, you can see that pintu besar. Nampak itu pintu besar? Ada nampak. Dengan perintah aku, get out, kata dia. Aduh. Okey, itu kita nampak, tengok bacaan ni. Okey. 9.3. Dan kita ke belakang lagi, bulan Oktober. Bulan Oktober kita semak lagi ISM dia. Berapa bacaannya? 55.4. Masih lagi bacaan melepasi 50. Kuat purchasing market index Amerika. Dah 3 bulan berturut-turut. NFP je kuat ke tak kuat? Kalau bayangkan. Betul. Kuat tak kuat? Kuat tak kuat? Kuat tak kuat? Gitu. Bermakna pemulihan ekonomi di Amerika dalam sektor pembelian, sektor pembuatan sedang rancak. Yelah, kita tahu walaupun pandemik Amerika ni keras, besar, Donald Trump kata, jika kita terpaksa mengorbankan 2 juta nyawa kerana ekonomi, itulah yang perlu kita bayar. Patutlah dia kalah. September kita cek lagi. Tengok 56.0. Tak ada yang bawah pada 50 Amerika. Dah 4 bulan kita semak. Ke belakang lagi, bulan September, 8. bulan 8. Oktober 54.2 pun bagus. Bila masa mereka nak bankrupt ni kalau macam ni? tak susah. Tengok, masa pandemik dia sedang memulihkan ekonomi dan pemulihannya sedang berjalan dengan baik. Ke depan lagi. Salah. Maknanya kalau gitu dia akan pergi kepada 6 hari bulan. 57.1. Ini bulan berapa? Bulan Julai. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 bulan berturut. Keep steady, brother. Dahsyat Amerika ni. Dahsyat. Terror Trump boleh kata. Orang niaga. Jun. Kita kecilkan sedikit lagi. Last lagi bulan Mei ke belakang yang terakhir kita semak. Sebelum kita berpindah kepada negara lain pula lah. Penatlah tengok mereka ni. Ni ISM PMI Amerika yang tak berapa cantik pada bulan Mei 2020. Bermakna 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 bulan. Bulan 4 dia menyusut. Ni bacaan 41.8. This is no good. Tapi oleh kerana fokus dia kecil 37.5, lagi no good. Ini lagi good sikit lah, 41.8. Tetapi 41.8 ni secara overallnya masih di bawah bacaan 50.0. So bermakna dia memang lemah, cuma dia lebih meningkat sedikit daripada yang paling lemah. So kategori ini, jika tuan-tuan buy or sell terhadap dolar Amerika, dia akan bergerak dengan secara yang kecil sikit aja, tetapi momentum untuk dia lebih tinggi, sukar dia akan reverse balik ke bawah. Tu bacaan cara macam mana nak faham. So teknik harga carilah dekat teknik masing-masing. Teknik itu, teknik ini, burung terbang, gajah duduk, gajah berdiri. Gajah duduk tu pelikat. Tu kain pelikat, sorry. Gajah duduk tu teknik kain pelikat. Hukumnya apa? Gebang lebih. Okey, dan kita kembali kepada kalender kita. Alright, itu dah dimaksud dia. So bulan ini, maafkan saya, bulan lepas bulan 11 57.5. So kita tunggu Januari untuk bulan 12. Ini pun kuat sebenarnya. Tadi itu berapa? 48. Kecil dengan 57 mana besar, Pak Su? Yalah, memang 57 besar, walaupun dia merah, tapi dia besar. Ada pound. Terima kasih. Maknanya still kuat. Still kuat, bukan still loving you. Still kuat. Sampailah still love with you pun bukan. Wah, hebat jugalah Trump .
bijaksana jugalah dia bab duit ni. Cuma itulah dia bukan jodoh dia dan bukan rezeki dia untuk sambung. Sebab dia orang kata perbuatan dia tu betul lah, dia nak ekonomi dia jaga, tapi dia lupa bahawanya yang benda-benda lain. Tidak mengapa, kita teruskan lagi kita punya kisah dan tauladan. Itu macam Halim pula. Halim ni. Okey tuan-tuan, kita terus kepada kita kembali kita ke counter komoditi pula. Aussie dollar ni satu counter yang pada saya sangat kuat dari segi sudut counter komoditi daripada counter New Zealand dollars, tapi lebih seronok AUD. Kerana AUD ni pada saya jelah dia adalah rakan dagang yang besar, dia ada negara China yang memang behind enemy line. We support you all the way, brother. Okay, so kita nampak ini perlukan digesting terhadap RBA. Ini pada hari Rabu, hari inilah 2 Disember. Dan kita ada domestic product. Ini pun sangat berita yang cukup menggembirakan pada Aussie dollar di suku tahun keempat. Dan GDP adalah antara data yang kuat kesannya merangsang. Ialah KDNK kan, keluaran dalam negara kasar. Apakah keluaran dalam negara, dan bila berlakunya peningkatan ini bermakna permintaannya tinggi. Betul tak? Bila permintaannya tinggi bermakna sektor pembuatannya rancak sangat. Sektor pengeluarannya rancak, sektor tempahannya rancak, sektor segala-galanya rancak. So AUD adakah akan jatuh ataupun semakin tinggi? Ini sudah cukup untuk menyokong dia agar tidak mengalami kejatuhan. Boleh tengok masing-masing dekat counter AUD kan. Kalau kita tengok AUD sekejap, AUD kat sini, dah kena naik gitu rupanya ke atas, udah ke bawah gitu, ke atas terus. Ada ni nak jatuh-jatuh, tak ada handbrake dia. Jadi nampak, ni kecilkan sikit lah, okey. Tapi dia naik kan, dia naik, right, nampak dia dah berlaku kenaikan begitu. Okey, kita kembali semula kepada kita punya mana tadi jadual ini. And then sekali lagi nanti jam 11, sekarang ni sedang berlangsung. Cuba kalau kita tengok, ada tak muka Jeremy Powell tadi? Federal Reserve. Tengok muka Powell ni nak berucap pukul 11 PM waktu kita. Ni 17 November 17 bermakna ni yang terakhir. Jadi kalau kita nak update ni, kita boleh tengok kat sini lah. Ni ada speeches kan. Kat sini kita boleh nampak jadual-jadual yang dia akan adakan speech, termasuklah jadual hari 1 hari bulan 12. Bermakna kalau Amerika dengan kita kan dia delay sehari, dia ke belakang sehari. So kat sini adalah ni dia punya jadual, tuan-tuan boleh ambil kat sini, boleh nampak. Sini ada kata watch live, dan dekat sinilah yang akan membantu mereka yang rajin untuk mengikuti perkembangan American dollar. Boleh tengok dekat sini So tak perlu rasa macam kat mana nak cari sumber ni, nak cari sumber tu, nak cari yang semikian, semua ada kat sini. Apa tu? So perlu yang lebih utama, seperti mana contoh bila kita pergi kepada istilah conference ni, ini yang paling utama lah. Conference ni ada banyak section, ekonomi ada, kemudian ada banking regulation. So kita boleh tick lah, nanti dia akan keluar kat sini. Pas yang bila semua tahu, semua ada kat sini, nampak ditarikh. Dan kalau kita nak lihat dari segi bentuk speeches macam ni, so dia akan keluar yang macam tadi lah, yang terkini ni. Jadi kita tak kata tidak ada sumber untuk tuan-tuan ataupun di luar sana untuk melihat macam mana kita nak tahu situasi semasa. Semua ada dekat sini. Board of Governors of the Federal Reserve System. Ni mereka-mereka yang memegang kunci kekayaan Amerika Syarikat. Gitu gaya dia. Kalau mati seorang, Jahanam. Tak jadi apa. Alright. And then kita esok sekali lagi satu hari OPEC akan bersidang. Mungkin ini adalah penutup untuk minggu ini. Setelah beberapa hari mereka bersidang untuk mencari kata putus, adakah pengeluaran akan dipotong? Apa yang saya dah dapat kesan adalah, adakah pengeluaran akan dipotong? Dipotong tu maksudnya dikecilkan. Adakah maintain kekal seperti sekarang, atau adakah OPEC mungkin akan menambah pengeluaran mereka? Jika ditambah pengeluaran, maka minyak akan terbang tinggi.
Jika dia kata kita akan kurangkan pengeluaran kepada sekian juta tong per barrel, 1 juta tong per barrel sehari mesti dikurangkan, keluar hanya katalah biasanya 10 juta tong, kita akan hanya kurangkan 1 juta tong tinggal 9 juta tong. Itu pun sudah memberi rangsangan negatif kepada emas untuk emas pula untuk orang minyak kita ni, di oily man ini. Itulah dia, zaitun pula. Minyak oil kita tu juntuk semakin rendah. Sekiranya dia kekal dalam pengeluaran sekarang, maka harga emas akan dalam keadaan yang sideway ataupun sekadar pivot price. Hanya akan terkesan kesan pandemik. So saya meletakkan bahawa jika minyak ini dipotong atau dikurangkan, maka kita akan menyaksikan kejatuhan harga minyak. Itu saja. Sebab mereka mesti berkira-kira berapa lama ingin bertahan, terutama nak habiskan reserve. Jika reserve yang sedia ada di dunia sekarang ini katalah berlambak-lambak ataupun berlebih-lebihan lah sedikit katanya, macam mana kita nak create demand, kita kena selesaikan dulu reserve. So bila dia kata kita reserve selesaikan dulu dan pengeluaran direndahkan, iaitu dikurangkan sebab nak habiskan reserve, maka minyak akan jatuh. Dia bukan terbang, dia jatuh. Kena tahu berapa banyak dia kurangkan. Dalam trade minyak baca 2 je, dia ketatkan pengeluaran atau dia tambah pengeluaran, 2 tu je, maka harga minyak akan terkesan cukup ketara walaupun 1-2 pip. Ingat trade minyak ni modalnya besar, leverage pun besar, hati-hati. Okay. Dan nyam. Dan ialah hari yang nanti, siapa lagi kalau bukan hari Jumaat 4 Disember, bukan malam Jumaat, hari Jumaat yang ditunggu. Malam Jumaat Pak Su pun tak nak tunggu, dah penat kata dia nak tunggu hari Jumaat belah malam sebab ada NFP. Betul tak Pak Su? Betul. Pak Su lain macam kalau trade, jangan kaleng-kaleng dia tu. Dia tak cakap je, kan dia lombong emas kat belakang rumah. Kita kan pernah Kalau korek emas dia kat belakang rumah dulu. Kalau ada lombong emas saya tak trade lah. Alamak. Aduh, nampaknya dia beli CTC. Habislah kita kena buang kerja semua ni. Baik, Canadian dollar. Satu pair yang saya suka kat Kanada, sebab negara Kanada ni saya ada kalau katalah negara orang kulit putih yang saya rasa ada potensi untuk saya menjana ekonomi dan rasanya okey, best-best saja, antaranya adalah Kanada. Kalau saya dibuat pilihan lah untuk memilih, apakah negara ekonomi pilihan anda untuk anda pilih sebagai pemustautin atau mungkin mencari sumber rezeki di situ, antaranya saya akan pilih Kanada. Kanada? Ya, Kanada. Alright. Employment change, unemployment rates bergerak serentak dan terbit pun ialah dia bukan waktu fajar pagi tuan-tuan, ini selepas tenggelam matahari maka terbit bulan ke bintang untuk dilastik. Jangan lastik ke bintang sampai mati pun takkan sampai. Wah. Kita perlukan bacaan 22.0 K-ribu 8.9%. Dan unemployment rates ini, tengok yang bawah di peringkat dolar juga serentak dia terbit, betul. Non-farm employment change juga terbit serentak juga, betul. Average hourly earnings monthly /M pun terbit serentak, betul. Wah, dah macam baca talqin pula, semuanya betul. Tengok susunan dia. Okey, saya selalu mengatakan bahawa saya cakaplah dengan geng-geng pakcik pencin saya tu, geng ustaz-ustaz tu, 2-3 orang Pak Imam tu, Tuan-Tuan Nazir semua ada. Senang tak? Susah lah tu. Apa yang susah? Tak faham, tak ada ilmu sangat ni. Ilmu tak susah, saya cakap. Yang penting tahu tekan sell dengan buy. Tahu? Tu kan ilmu namanya. Ya tak? Ya juga tu. Caranya senang. Ini perkataannya apa? CAD. Bunyinya apa? Chart. Pandai Pak Ji bunyinya chart. Tak salah bunyinya chart. CAD. Kalau USD chart. bunyinya macam mana? Kalau USD bunyi macam mana? Ustad. Jadi bunyinya apa? Ustad. Kalau di English kan dia jadi Ustad. Ustad ke Ustad? Ustad. Okey. So apa saya cakap? Pak Haji geng, Tuan Haji semua jangan pening. Tuan Haji tengok kat sini. Kan banyak tu. Okey. Nampak tak ni?
Ustaz. Gak. Nampak. Kan ke sama. Apa yang beza? Beza dia adalah USD nya kat depan, cardnya kat belakang, chartnya kat belakang. Tapi yang ini saya mengajar dengan dia orang lah. Pelik, saya mengajar dia pelik. Chartnya kat depan, USD nya kat belakang. Apa dia terbalik? Memang dia terbalik. Tapi jumpa tak pair dia? Jumpa. Aku tengok pair tu je aku trade. Jangan trade pair lain. Okey. Hari dia pun macam tu barulah kita boleh trade. Senang nak faham. Okey. So dia tunggulah satu-satu. Yang Untunglah ini Pak Haji. hijau, yang ini merah lah, ini hijau, yang ini merah. Macam mana ni hijau merah. Dia datang bercampur. Okey. Itu UCAD. So hari Jumaat itu pada saya adalah hari NFP ni adalah ataupun Jumaat ya yang akan datang ni. Sebenarnya banyak pair yang kita boleh trade, tak dinafikan. Cuma di sini panduan utamanya USD CAD ni dah nampak kan, dah ada pairnya pun. Dah terang-terang, oh betul lah USD CAD, data pun tepat. Tak percaya? Anda tak percaya? Tak percaya? Saya pun tak percaya. Sebab apa? Sebab anda tak percaya. Jangan tak percaya, percaya. Jadi unemployment change dia terbit serentak, unemployment rate juga serentak. Yang membezakan antara kedua-dua data ini adalah keutamaan. Itu yang membezakan. Sebab keutamaan ya. Jadi sini keutamaannya kita kembali kepada US dollar. Alright. Bila kita kembali kepada US dollar bermakna CAD adalah pilihan kedua. Ya, pilihan kedua. Dan kalau kita lihat di sini juga pun bunyinya kan Ustaz. Jadi Pak Haji jangan pening, saya kata. Tutup dulu chart ni, tengok USD je. Saya cakap. Kemana USD ni pergi? Okey. Dia jatuh, kita sell. Dia hijau, kita buy. Kan senang. Senang. Oh, macam tu senang aja. Senang sangat buat duit ni. Ray, jangan lupa Ray. Kau ingat ni. Aduh, Jai. So, bila berlaku begitu, kita membina suatu self confident lah, dengan satu perkara yang kecil-kecilan, tetapi dia menarik perhatian untuk iyalah di depan mata anda. Adik dia cakap dekat sini macam ni. Cuba tengok. Adik dia cakap GBP CHF tak ada. Tak. Adik dia cakap GBP AUD tak ada. EURTRY tak ada. Apa kejadah tengok tu semua, tak payah tengok. Ustaz habis. Okey. Satu perkara. Jadi perkara kedua yang kita lihat bahawa data utama yang perlu kita kekalkan adalah data Amerika yang lebih utama. Okey. Baik, kita tengok data gaji Amerika Syarikat seperti average hourly earnings ini akan pada jam 9.30 malam. Baik, kita nampak bahawa fokusnya kekal 0.1. Ini bermakna untuk data gaji Amerika pada bulan lepas, bulan November, tiada peningkatan. Stagnancy dipanggil. Stagnancy, ding-dong, ke kiri tidak, itu ke bawah, ke kiri sini. Salah, tu ke bawah, ke kiri tidak, kanan tidak, ke atas tidak, gitu je. Baik, jika dia 0.2, get ready to buy the dollar. Tekan sampai habis. Tak cukup margin pun tak apa, tekan aja, buy. Tutup mata pun tak apa. 0.2. Biar betul cikgu. Memang lah. Tutup mata kan tersalah tekan. Tekan lantak lah kau tekan aja lah lagi boleh kan. Baik, kemudian turun ke bawah. Teng tong, NFP. Ini yang orang kata nak full margin lah kan, nak margin lah, segala bagai. Bila ada NFP je masing-masing Memang lah, masing-masing menunjuk dengan screenshotnya lah, bersedia berjemaah dan sebagainya. Tidak mengapa. Siap itu satu budaya yang baik sebenarnya kita trade ni. Baik Okey lah Pak Su. Modal berapa? Tak banyak deh, $100 je. $100 berapa? Aku $1,000. Ustaz, dia $1,000, dia 100, kita 1,000. Kawan sebelah datang, malulah, kita ada $10 je. Tak ada apa, $10. Jadi hot yang 100 ni dah $10 lagi nak tunjuk apa barang trade $10. MC lah tu. Datang $1,000. Ingat aku bayar korang. Nak trade $100 $10. Aku lagi besar. Aku lagi tak takut MC. Okey. 3 orang trader, 3 orang depo berbeza, tetapi punya misi untuk mendapat keuntungan. Betul Pak Su kan?
Betul. Itu penting. Jangan tanya berapa modal. Kita hormat mereka, kita Tak kisahlah bimbing modal mereka. berapa Yang penting, are you ready? I'm ready, brother. Alright, let's get it started. Nasib baik. Ni cikgu nasib baik kita fikir PB kan. Ya. Kalau tidak saya rasa dia akan timbul lagi malam NFP, lepak santai mama ataupun pot-pot menarik kan. Di 6 orang satu grup. Betul tak? Dia macam jadi malam pesta untuk trader. Yelah Kan? okay. Dia satu budaya kan. Kita pun nampak kan, mamak semua penuh kan. Okey, kita perlu bacaan 638,000 bagi bulan yang lalu, menyusut kepada setengah juta ataupun 500,000 yang dijangka. Dan bacaan ini jika dia merangsang untuk lebih tinggi, ini bermakna dolar akan semakin kukuh untuk dibuy, emas akan mengalami kegelinciran jatuh lagi ke bawah, ya. Itu risiko dia. Yes, gold akan jatuh lah, tak dinafikan. Dan rate yang kita perlukan untuk bacaan unemployment rate juga daripada 6.8, sebenarnya kita perlu dia menyusut kepada 6.7 sebab unemployed, benda yang tidak M memanglah M, takkan jadi meme pula. M lah. Employment, unemployed. Okay. Benda yang kata kerja tak kerja, belum ambil bekerja, dan segala-gala lah. Sebab saya punya resume, saya kata I'm unemployed but not jobless. Itu saya punya resume. Salah ke saya cakap? Tak. Kan? Mana dia salah? I'm not employed but I'm not jobless. Itu Tok. Ya. Tok tak ada majikan tapi Tok ada gaji. Macam mana? Macam mana Tok? Kan saya dah kata saya unemployed. Macam bakso. Unemployed. Okay. Tapi betul lah Tok. Independent income. Oh ini. Wah. Boy. Dasak. Okey, Sekali buat interprim. Dia perlu menyusut daripada 68 kepada 67. So bila dia menyusut bermakna penguncupan itu memberi petanda kadar yang kurang tidak bekerja, yang tidak lagi menganggur ataupun sebagainya yang seangkatan itu berjaya dikurangkan. So bila dia berjaya dikurangkan, ini memberi petanda bahawa kedudukan data unemployed ataupun pengangguran itu dikurangkan dan mereka bekerja dan sebagainya. Ini juga memberi rangsangan kepada dolar untuk dibida dan dibeli, ya, untuk buy. Jadi ketiga-tiga data ini untuk dia kekal kepada posisi ataupun result hijau, dia memerlukan satu kekuatan yang sangat kuat. Kita dapat menyaksikan daripada bulan berapa kita kira 11, 10, 9 ke 8 tadi, ISM dari sektor ISM pertama pembukaan data juga mencetakkan bacaan yang baik terhadap Amerika. Jadi tak mustahil mungkin memberi rangsangan kepada NFP. Mungkin. Kan? Tak mustahil. Tak mustahil. Itu semua peranannya. Okey, untuk CAD tadi kita tahu unemployment rate-nya 8.9. Juga kita perlukan bacaan dia pun menyusut. Sama sifat dia macam unemployment rate untuk dolar Amerika. Walaupun populasi 1. Yeah. Okey. Dia tetap memberi rangsangan. Okey. Sebab bacaan tu besar tu. Dia bukan betul kecil, lah. dia besar. So bila dia besar, kita tahu bahawa setiap pergerakan itu memerlukan satu punca macam mana untuk dia mengubah trend tersebut. Baik. Sama ada acceleration, deceleration, ascending, descending, uptrend, downtrend tu. Ada banyak pattern tu, nak tengok yang mana satu kumpulan. Tetapi yang penting macam tonggang terbalik, atas bawah, alif tenang dal, naik ke turun. Itu yang penting. Fungsinya sama. Di penghujungnya kita nak tahu tu. Itulah dia. Okey tuan-tuan, kita dah pun kodon-kodonnya mengaji lah sepanjang minggu ini, insyaAllah, alhamdulillah, daripada 29 tadi sehingga berakhirnya 5 Disember. Dan kita tahu banyak didominasi, hanya ada Aussie dollar, US dollar dan Canadian dollar, itu saja. So minggu ni hanya 3 kaunter yang memberi rangsangan pergerakan. Tak kata
GBP tak bagus, tak kata euro tak bagus, kenapa tak ada data, mesti tak kata tak bergerak lah, itulah inilah. Bukan tak bergerak, dia orang pun bergerak, sama tak? Usik mengusik semua bergerak, diusik-usik semua bergerak. Hari ni banyak lagu keluar hari ni. Aduh, sampai sesat-sesat aku datang sini tadi. Tetapi yang memberi rangsangan dan perhatian untuk minggu ini adalah yang berjadual-jadual ini bagi menggerakkan ia pada masa ia terbit. Dan satu lagi benda yang kadang-kadang orang terlepas pandang ataupun trader rasa macam yalah, saya suka counter ini, saya suka GBP JPY. It's okay, you can trade all kind of counter, tak ada masalah apa pair pun. Cuma kalau mereka yang menjaga masa, dia akan pegang benda-benda ni semua. 11.30 pagi, kerja pukul 8, nidong, siap gosok gigi, mandi, pop 9.30. Apa jadual kita hari ni? 10.30 pagi. Apa counternya? AUD 11.30 pagi. Kira 6, 7, 8, 9. Satu batang candle 4 jam. 10, 11, 12, 1. Satu batang candle bermakna 10, 11 candle kedua 4 jam. So 4 jam pertama tu dia tak perlu trade sebab dia tengok jadual. So dia tak ada pressure. Apalah, I'll take the second 4 hours. Okay, need for speed kata dia. 4 jam kedua. 10, 11, 12. Okey. Lepas tu dia ke depan lah, setiap satu batang candle kan 4 jam. 4 jam, okey. So bila dia tengok jadual contoh 4 jam begini, ini saya biasa mengamalkan lah pada Pak Haji itu yang dengan saya tu. Ada lebih kurang tu 10 orang ke 11 orang tu. Okey, Tuan Haji pagi-pagi buat apa? Biasa tu, kita tunggu pagi siram pokok bunga. Siram pokok bunga, aku siram sampai penat. Siram. Lepas siram pokok bunga buat apa, Ji? Lepas siram pokok bunga, kita kadang-kadang cuci-cuci kereta. Kalau ada kereta, tak ada kereta, saya teruslah pergi minum-minum. Okey, pukul apa biasa pergi minum? Biasa pukul 10 lah. Biasa 2 jam setelah itu saya kat rumah pukul 10. Pukul 10 dah cukup tak candle? Ada candle pukul 10? Ada? Tengok balik. Tapi kat sini tak ada yang pukul 10. Betul. Jadi tak payahlah saya tunggu. Memeh Haji, buat apa nak tunggu pukul 10 dah tak ada jadual. Sambung main chess lah. Memeh lah, dah maju terus. Habis yang ada 11.30. Kalau 11.30 tu maknanya apa, Ji? Pukul 11. Kalau pukul 11 macam mana? Kira balik. Kira balik. Okey. 9, 10, 11, 1. Kira balik. Pukul 6, 7, 8, 9. Baik. Sini dia terbang. Lepas tu 10, 11 kat sini dia jatuh. Katalah ni belum berlaku. Belum berlaku. Maknanya pukul 11. Tengok. Kena 4 jam. 4 jam. Ni satu ni 4 jam ni. Maknanya kat sini. Dia kena kat sini. Kena kedua. Satu batang ni 4 jam. 6 kali 4 24. Bila 24 cukuplah dia satu hari satu malam. So pukul 11 dia berada di sini, yang ini. Jadi cara nak mengira ataupun cara untuk memudahkan penjadualan, biasanya saya mengatakan jangan tekan diri anda, jangan paksa sangat sentiasa nak mengikut lilin-lilin merah hijau ni. Penat. Dia tak ada perasaan macam kita. Penat cikgu nak tunggu kan. Tu ada. Kita nak siram pokok bunga. Belum 4 jam lagi, aduh. Tu dia nak cuci kereta. Kemudian nak pergi ngeteh. Lepas tu nak main dam lagi. Nak pergi masjid lagi. Tu nak pergi ambil cucu lagi. Lepas tu PKPB lagi. Gaduh kat rumah lagi. Ui, banyak tu. Macam-macam lah. Mop lantai lagi segala bagai. Tapi dah time. Dah time. Baru kita buka chat kita. Cek jadual. Pukul 11. Thank you. Itu antara perkara good mudah idea sebagai mendisiplinkan diri kita. Baik tuan-tuan, rasanya saya dah kita dah selesaikan semua data dan waktu pun dah mencemburui. Minta gol 5 minit terakhir. 5 minit terakhir. Ke mana arah? Mungkin sampai pertengahan bulan Disember mungkin. Sikit je. Baik. Okey, kita pergi kepada kaunter besi kuning. Kaunter besi kuning ni pernah saya 1001 macam peristiwa dengan besi kuning ni kan. Kalau kata nak kaya memang kaya, kalau kata nak bankrupt dia bankrupt, kalau kata nak apa kedalnya pun dia juga, kalau nak lupa diri pun dia juga, kalau nak jadi huru-hara pun dia juga. Segala-galanya boleh. Tapi saya tak jumpa kaunter. Mana kaunter emas aku? Ada, tadi saya nampak tu. Tu. Oh, ni dia. Kita bawa keluar. Alright, besi kuning kita.
randomly ataupun overviewnya saya meletakkan bahawa untuk membeli besi kuning wajar dilaksanakan bila pertukaran kalender lunar. Itu common sense nya berlaku begitu. Negara yang akan kerap ataupun yang memberi emas pada kadar rendah, common sense nya akan beri kepada negara China. Ini adalah peralihan di antara the end of December hingga kepada Februari. Maknanya dia langgar Januari, dia langgar Februari, 2 bulan setengah ataupun 4, 8, 10 minggu. Kita meletakkan 10 minggu. Jika sekarang masih 2 hari bulan 12 sebegini, so adalah lebih kurang 13 minggu. Untuk emas rally naik, up, buy. Kenapa saya kata saya nak buy emas sekarang? Jarak dekat, bukan jarak jauh. Kan AstraZeneca nak bagi tahu publish dia, kalau vaksin dia kata naik, tak ke emas tu jatuh? Memanglah jatuh. Memanglah, tu namanya apa? Tu nama kumpulan sentimen dan spekulasi. Dia mematahkan trend. Tetapi bangsa-bangsa Cina yang memang kategori hardcore, dia suka beli emas ni, dia nak beli juga tak? Jatuh dia belilah. Tu pasal emas ni naik. Naik. Ingat, suka-suka ke dia nak jatuh terus? Kalau ikutkan dia jatuh terus, kerana apa? Apa yang mendorong emas ni terus jatuh? Satu adalah kerana, macam saya kata, pertukaran kalender di setiap hujung tahun memberi rangsangan kepada negara China untuk membeli, sebab harga dia murah. China adalah negara yang cukup berbangga menunjukkan physical reserve emas. Dia bukan Fort Knox Amerika yang hanya tulis dekat umbu. Sorry man, itu secara macam physical. Mana kitaran tu bermula. Adakah dia jatuh, adakah dia naik? Baik, saya meletakkan emas akan berada untuk setakat ini bagi tempoh 24 jam mengalami kenaikan. Masa dia biru pula ni? Siapa yang pakai ni? Ini bukan saya punya carta ni, orang lain punya ni. Tak apalah, saya tak kisahlah, mana-mana pun boleh. Ini adalah intraday saya untuk tempoh 24 jam. Saya meletakkan emas sedang diuji untuk memecahkan resisten. Candle ini hanya akan selesai pada jam 6 pagi nanti. Sekarang pukul berapa? 11.30. So ada berapa jam lagi? Kiralah. Baik, oleh yang demikian, pergerakan emas di saat ini mengikut tempoh 24 jam adalah untuk dibeli. Dibeli ni ke sini, bukannya ke sini. Ke sini, ke rateh. Dibeli ke rateh. Ini adalah resisten pertama dia 16.28. Ini adalah 16.48. Maka di sini saja dia boleh menghasilkan 260 pip. Ingat, so di manakah resisten dia yang paling kuat untuk tempoh 24 jam ini? 24 jam ini sehingga besok pagi, yang paling kuat adalah di sini. Mana ni kerja? Ini saya bagi satu. Sini. Ni 1871 atau 1870. Ini jika dia berjaya menembusi dua halangan utama emas ni, halangan pertama ialah 1849, halangan kedua adalah 1871, maka ini adalah free zone untuk emas semakin tinggi. 1934. Tuan-tuan, setiap kejatuhan pasti ada pembeli. Betul. Cuma apa yang berlaku sekarang ini adalah kerana pelaburan non-yielding asset sangat terkesan mengalami kejatuhan apabila banyak pelabur beralih kepada stock market. Ini adalah saham siapa? Pfizer. Dia meningkat naik sebab dia dapat vaksin. Berapa kuat dia jatuhkan. Dia jatuh kedua saham apa? Moderno. Ini saham apa? Ni saham AstraZeneca. Terus. Dan sekarang AstraZeneca tunggu 12 hari bulan. Kalau dia buktikan 12 hari bulan nanti dia punya memang solid, bagus, memang terbukti berkesan, emas jatuh lagi teruk ke bawah, baru dia sell lagi. Tapi in terms of kategori kejatuhan disebabkan technical ini, bahawa ia adalah rebouncing untuk emas dibeli. 24 jam ini candlenya adalah candle buy the gold. Sekian, terima kasih. Okey, dapat sebab JBP dengan Euro tadi berkenaan dengan Brexit, awal tadi cikgu dah terangkan, berikan penjelasan. Okey, baik, alhamdulillah, saya doakan anda dapat manfaat daripada apa yang dikongsikan oleh Tok Ketua kita, iaitu Cikgu Yun CTC, dan saya mengharapkan juga anda akan terus diberikan
ilham untuk konsisten dalam trade anda, ya. Jadi kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak di atas perhatian anda, masa, ruangan untuk bersama dengan CTC.fm. Terima kasih cikgu halalkan ilmu untuk minggu ni. Alhamdulillah, amin, sama-sama. Esok jangan lupa kita ada borak bersama dengan Melento. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.